Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Masyita dan juga rakan-rakan sekalian. Okey, baiklah. Pada hari ini saya akan bentangkan maistat saya yang bertajuk Pendidikan di Kinabatangan. Terlebih dahulu, suka saya untuk kenalkan diri saya. Nama yang diberi Muhammad Nazrul Naim bin Muhammad Azman, memegang nombor matrik BA 19110907. Okey, kita beralih dengan saya punya tajuk, iaitu yang bertempat di Sandakan. Okey, Sandakan adalah merupakan bandar kedua terbesar di negeri Sabah, dan Sandakan juga mempunyai kedudukan di Teluk Sandakan, menjadikan Sandakan ini sebagai pelabuhan yang strategik di bahagian pantai timur. Dan seterusnya, Sandakan ini pernah menjadi pusat pentadbiran Borneo Utara pada zaman penjajahan British. Dan seterusnya, Sandakan adalah pintu masuk kepada destinasi pelancongan seperti destinasi Sungai Kinabatangan, Gua Gomatong, Taman Sepilok dan juga Taman Pulau Penyu. Dan akhir sekali, Sandakan ini mempunyai penduduk yang berjumlah sebanyak 479,121 orang, dan pada tahun 2009, penduduk ini, iaitu penduduk yang berada di Sandakan, merupakan penduduk yang ketiga tertinggi di Sabah. Seterusnya kita masuk kepada tempat dalam kajian saya, iaitu Kinabatangan. Kinabatangan ini adalah merupakan sebuah daerah dan kawasan parlimen di Sandakan, Sabah. Dan Kinabatangan juga mempunyai penduduk dianggarkan sebanyak 86,783 orang pada tahun 2020. Dan Kinabatangan juga amat famous dalam Dewan Parlimen dan diwakili oleh Datuk Bung Mokhtar Radin sebagai wakil rakyat sejak tahun 1999 sehingga pada hari ini. Dan nama Kinabatangan ini diambil daripada sempena nama sungai Kinabatangan itu sendiri, dan bangsa ataupun kaum majoriti yang menduduki Kinabatangan adalah kaum sungai. Baiklah, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah sebuah proses memupuk, menyebarkan, menyampaikan maklumat, ilmu pengetahuan dan juga kemahiran. Pendidikan juga dijalankan secara formal dan tidak formal. Terdapat dua, ya, formal dan juga tidak formal. Okey, apakah tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan ini adalah untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang ataupun balance growth, menyediakan lapangan, ruangan, peluang untuk membina sasiah, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam mencapai pertumbuhan yang seimbang. Baiklah, sekiranya kita teliti maistat yang diberikan, ini adalah maistat Kinabatangan, dan ini menunjukkan bilangan di sekolah. Pada tahun 2018, sekolah rendah mencatatkan sebanyak 31 buah sekolah, dan pada 2019 mencatatkan 31 juga, sama seperti 2018. Namun, sekolah menengah pada 2018 mencatatkan sebanyak 4 buah sekolah, dan begitu juga pada tahun 2019 sebenarnya mencatatkan 4 buah sekolah. Sekiranya kita analisis perubahan-perubahan di sini, kita lihat tidak ada yang berlaku, okey? Tidak ada perubahan berlaku terhadap bilangan sekolah di Kinabatangan ini. Dan apabila kita melihat fasiliti sekolah adalah keselesaan para tenaga pengajar dan juga pelajar. Kenapa saya katakan demikian? Kerana Datuk Seri Bung Mokhtar Radin mengatakan sewaktu dalam Dewan Parlimen, beliau mengatakan bahawa jumlah sekolah daif dijangka bertambah sekiranya tidak ada tindakan efektif yang diambil oleh pihak kerajaan. Kerana saya mengambil contoh seperti sekolah yang berada di Kinabatangan tersebut, iaitu SMK Sukau dan SMK Paris dalam Kinabatangan. Dua buah sekolah ini adalah sekolah
antara sekolah dalam 578 sekolah yang terdaif di negeri Sabah kerana kurang mendapat kemudahan infrastruktur. Okey, itu bahagian bilangan buah sekolah dan juga fasilitinya. Seterusnya kita beralih kepada bilangan guru. Okey. Sekiranya kita teliti pada 2018, sekolah rendah mencatatkan sebanyak 597 guru dan berkurang pada tahun 2019 mencatatkan 588. Namun apabila kita lihat bilangan guru di sekolah menengah, ia mencatatkan 219 pada 2018, manakala 2019 mencatatkan 2018. Bukan 2000, maafkan saya, 218. Berlaku pengurangan di situ. Apabila kita melihat jumlah keseluruhan bilangan guru di Kinabatangan ini pada kedua-dua tahun, iaitu 2018 mencatatkan sebanyak 816 dan pada 2019 mencatatkan 806 guru. Apabila kita teliti, berlakunya pengurangan guru di sana saban tahun daripada 2018 sehingga 2019 berlaku pengurangan bilangan guru. Apabila kita tengok pendidikan di Kinabatangan, kita berskopkan kepada murid pula, bagi sekolah rendah pada 2018 mencatatkan 5,391 pelajar, manakala 2019 mencatatkan 5,515. Apabila kita tengok kepada sekolah menengah pula, pada 2018 mencatatkan sebanyak 3,212 dan 2019 mencatatkan 3,198 murid. Apabila kita menganalisis secara keseluruhannya, pada 2018 mencatatkan 8,603 murid dan 2019 mencatatkan 8,713 murid. Okey, berlaku pertambahan di situ bagi murid di Kinabatangan. Jadi, apa yang saya nak katakan di sini, saya nak kaitkan antara guru dan murid. Bilangan murid itu bertambah, maka pada pandangan saya, kualiti kelas pembelajaran itu akan berkurang apabila guru berkurang dan murid bertambah dalam setahun. Kerana apa saya katakan begini? Kalau kita melihat kajian-kajian daripada apa-apa sajalah kajian yang ditulis oleh para tokoh yang melihat kepada sistem pendidikan kita, okey, terutamanya UPSI lah, Universiti Sultan Idris tu, banyak kajian-kajian antara bilangan guru dan murid, ataupun lebih tepat nisbah guru dan murid. Okey, kerana apa? Bilangan murid bertambah, okey, kualiti kelas pembelajaran berkurang. Kerana apa saya katakan begitu? Kerana guru berkurang dan murid bertambah, nisbah guru dan murid akan unbalance ataupun kurangnya interaksi ataupun kurangnya fokus dan kurangnya kualiti dalam pembelajaran kelas tersebut. Kerana apa? Sekiranya kita melihat kepada contoh-contoh yang saya akan berikan, iaitu nisbah guru dan murid di Finland, negara Finland. Nisbah yang diberikan adalah satu guru bernisbahkan sebanyak 13 murid. Bayangkan, jika berlaku pertambahan murid di situ, sehingga kan dari pengalaman saya sendiri, kelas saya juga sewaktu saya sekolah dulu, tidak kira sekolah rendah ataupun sekolah menengah, satu guru bersamaan dengan 40 murid. Kebanyak tu. Sepatutnya kalau kita mengikut sistem yang ada, Malaysia sepatutnya menggunakan satu guru dan juga 15 murid. Itu adalah nisbah yang tepat, okey? Dan paling banyak pun dekat Amerika Syarikat. Satu guru bernisbahkan 18 murid.
Tidak heranlah negara maju seperti Amerika Syarikat, kerana setahu saya dekat Amerika Syarikat ni, kalau anda kelulusan master, anda tidak boleh jadi guru. Kalau kita bandingkan dekat Malaysia, diploma pun boleh sudah jadi guru. Guru sekolah rendah. Nampak dari situ kualiti guru pun berbeza. Amerika Syarikat kena ada PhD ataupun memang PhD. Kalau kat Malaysia master pun kau dah boleh jadi guru sebenarnya. Nampak tak perbezaan di situ? So mungkin disebabkan perkara itu, Amerika Syarikat mereka meningkatkan nisbah murid mereka, satu guru bersamaan dengan 18 murid. Betul? Di Malaysia, satu guru sepatutnya bernisbahkan 15 murid. Namun yang berlaku pada hari ini, murid itu lebih banyak daripada nisbah sepatutnya. Kerana apa? Kerana apa pentingnya nisbah satu guru dan bersamaan 15 murid? Kerana ingin memudahkan hubungan dua hala antara guru dan juga murid. Untuk apalah ni dua hala antara guru dan murid? Untuk meningkatkan interaksi sosial dan juga kualiti pembelajaran. Kita tidak perlu ambil contoh-contoh yang jauh. Okey? Ini pada pandangan saya, kita bandingkan kuliah dan juga kelas tutorial. Kuliah, kita ambil ansos, okey? Mempunyai sebanyak 100 pelajar. 100 pelajar tahu, bukan sikit. Banyak. Namun apa yang berlaku? Pelajar kurang fokus, interaksi pensyarah dengan kita kurang. Okey? Sebab terlampau ramai. Bukan juga kita nak salahkan pensyarah, tapi memang begitulah sistem pendidikan yang ada dekat you ni. Okey? Namun ini contoh saya lah. Okey, contoh. Namun di kelas tutorial, pensyarah bersamaan dengan 20 murid. Namun kelas tutorial tu bagi saya lebih efektif berbanding kuliah itu sendiri. Walaupun ia terpulang dengan pelajar itu sendirilah, adakah dia ingin fokus sewaktu kelas, ditambah lagi dengan pandemik, kelas pembelajaran secara atas talian ini, banyak cabarannya. Lain lah, masalah rangkaian internet lah, tempat tak bagus lah. Banyak. Okey? Tapi disebabkan kelas tutorial ni lah yang bagi saya dia boleh memberikan kefahaman yang lebih jelas akan kuliah-kuliah yang saya pelajari. Itu pada pandangan saya lah. Okey, kita beralih kepada kesimpulan. Okey, kesimpulannya adalah pendidikan ini adalah kunci utama pengeluaran atau hasil kehidupan, dan juga pendidikan boleh menjelaskan keupayaan seseorang individu dalam mengurus hidup yang berkualiti, kerana faktor ekonomi dan sosial ini bergantung kepada pendidikan yang diterima. Ini bukan saya cakap. Ini menurut tokoh Ross dan Wu pada 1996, iaitu ahli sosiologi bagian pendidikan lah. Kerana apa? Apa kaitan pembelajaran dengan sosioekonomi pula? Okey. Pendidikan yang lebih berkualiti akan mengeluarkan insan ataupun pelajar-pelajar, bukan lagi lah pelajar, tapi tenaga belia, tenaga yang akan menjadi tenaga pengajar juga. Okey, pendidikan tinggi akan meningkatkan faktor ekonomi yang lebih baik. Itu yang saya katakan, kerana pendidikan ini adalah utama pengeluaran atau hasil kehidupan. Semakin bijaklah sesuatu bangsa tersebut, semakin maju dalam pelbagai faktor, pelbagai sektor, pelbagai aspek ekonomi, aspek sosial, begitu. Dan kualiti infrastruktur guru dan murid, maafkan saya. Itulah, kerana infrastruktur juga mempengaruhi guru dan juga murid. Kenapa saya katakan begini? Andai kata saya tempatkan seorang guru itu di pulau dalam Malaysia ini, contohnya Pulau Banggi, okey, yang tidak mendapatkan apa-apa infrastruktur. Bukan tidak mendapatkan apa-apa, tapi kekurangan infrastruktur. Contohnya di Banggi,
Okey, lebih-lebih lagi pada masa ini, pandemik ataupun kelas online. Okey, saya akan hantar guru tersebut di pulau tersebut, Pulau Banggi. Namun apa yang apabila infrastruktur kurang, contohnya internet, rangkaian internet, apa yang akan jadi kepada guru? Guru akan start mulai merasakan stres, betul. Tekanan dan kekangan lagi. Banyak halangan untuk berinteraksi dengan murid. Lebih-lebih lagi kelas online ni lah. Jadi apabila faktor luaran infrastruktur tersebut mempengaruhi guru, maka pembelajaran guru dengan interaksi guru dan juga murid itu akan berkurang. Guru akan tiada mood mau mengajar. Apa ni? Guru pun yang balik-balik tidak lain, balik-balik tidak lain. Macam mana saya mau ajar murid saya? Maka kualiti pembelajaran itu akan berkurang. Apa-apapun, ini adalah rujukan saya. Okey? Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih, dan saya mengucapkan terima kasih kerana sudi mendengar daripada pembentangan saya kali ini. Assalamualaikum.